Bersatu kita warga UiTM, kita bangsa perkasa, taat dan setiaku untuk negara, penuh semangat wajar. Kita jangan mudah terlupa pengorbanan perjuangan anak bangsa. Kita jangan mudah terleka kemajuan keamanan yang ada. Kita berterima kasih pada pemimpin-pemimpin negara. Kita rasa penuh bersyukur kerahmat dan kemuliaan darinya. Kamilah pendukung pewaris bangsa, kamilah pejabat bangsa Malaysia, kamilah warga berwawasan untuk negaraku. Baiklah, hari ini untuk sesi yang siri yang kedua, cerita Merdeka. Saya bersiaran langsung di Dewan Resital Panca Sakti, Pusat Kebudayaan Kompleks Budi Siswa UiTM Shah Alam. Dan kami juga akan menyiarkan recording atau rakaman ini di saluran YouTube Pusat Kebudayaan UiTM, dan juga saya juga menyuruh kepada penonton-penonton di dalam YouTube channel ataupun di social media supaya menekan button subscribe, share dan like YouTube Pusat Kebudayaan UiTM. Untuk hari kemerdekaan, untuk tema kemerdekaan kita untuk sesi pada kali ini, untuk program Pusat Kebudayaan hari ini adalah temanya adalah cerita Merdeka. Baik, untuk program hari ini, untuk makluman semua, Pusat Kebudayaan LCP UiTM Shah Alam dengan kerjasama Institut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu menganjurkan program sempena sambutan Bulan Kemerdekaan yang ke-65 tahun yang bertemakan Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Siri yang kedua, cerita Merdeka hari ini membawakan tajuk Generasi Minda Keselamatan Membina Ketamadunan Negara. Jadi para penonton di Dewan maupun di YouTube, untuk mohon supaya terus kekal, dan insyaAllah
e-sijil atau jam latihan juga akan diberikan selepas siaran rakaman ini berlangsung. Baik, Pusat Kebudayaan Hashipi dan Impak dengan rasa sukacitanya dan bangga dapat menjemput panel kita yang ataupun sahabat saya, iaitu Dr. Norniwandi Mat Nordin, pensyarah kanan Pusat Pengajian Peransarah Media dan Informasi, Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media. Apa khabar Dr. Norniwandi? Baik, Assalamualaikum. Sihat Alhamdulillah sihat. Sibuk Dr. Norniwandi ini sangat popular beliau banyak menerima jemputan dari media-media massa dan juga banyak menulis di artikel berkenaan dengan keselamatan negara, minda keselamatan. Antara area of expertise atau dalam pakar bidangnya, Dr. Norniwandi ini adalah media dan information warfare, atau perang saraf informasi. Sebelum saya pergi lanjut kepada tajuk kita hari ini, apakah itu perang saraf informasi dan media? Menggunakan maklumat untuk mencapai objektif tertentu. Objektif halal ke haram? Bergantung pada keadaan. Selalunya untuk kebaikan bersama lah. Ya, semestinya untuk kematian bersama. Itulah yang dikatakan, maknanya gerak saraf dan perang saraf. Dia menyentuh emosi dalam sesebuah operasi lah. Operasi, sama ada operasi itu operasi intelligence, human security atau keselamatan minda secara amnya. Baiklah Dr. Wandi, kalau kita lihat dari dasar keselamatan negara daripada Majlis Keselamatan Negara 21, 2021 dan 2025, ada 9 teras yang di-highlightkan, yang diketengahkan oleh MKN, iaitu kedaulatan dan keutuhan wilayah. Ini adalah 9 nilai teras keselamatan negara. Nombor 2, kestabilan sosial politik. Kita tak nak sentuh bab tu. Nombor 3, ini yang penting juga, kesepaduan nasional. Minda keselamatan yang memupuk supaya rakyatnya bersatu padu. Tadbir urus yang baik. Nombor 4, keutuhan ekonomi. Nombor 6, keadilan sosial, pembangunan mampan. Nombor 8, keselamatan rakyat. Dan 9, pengiktirafan antarabangsa. Untuk tajuk kita hari ini, generasi minda keselamatan yang membina ketamadunan negara ini, nilai nombor 3 dan nombor 4 itu sangat penting. Kesepaduan nasional dan keselamatan rakyat. Sebelum kita pergi lebih jauh, apakah itu minda keselamatan? Okey, terima kasih Dr. Khairuddin Murad, sahabat saya, dan juga terima kasih kepada mereka yang telah membuatkan satu program yang saya rasa baik, cerita mereka. Dan ini salah satu benda yang penting untuk kita buat semasa penghayatan Bulan Kemerdekaan. Kalau kita bercakap secara awam tentang minda keselamatan secara santai, minda keselamatan adalah satu keupayaan pemikiran untuk menganalisa sesuatu keadaan situasi yang boleh mendatangkan ancaman keselamatan. Dia boleh jadi dalam pelbagai faktor, pelbagai bidang. Kita boleh bercakap tentang isu-isu yang berkaitan dengan isu-isu semasa. Contohnya dalam keadaan kita melihat keadaan yang boleh mendatangkan ancaman-ancaman kepada keluarga. Kita pergi tepi jalan, ada kumpulan-kumpulan nak meragut ke. Jadi sebelum perkara itu, situasi itu berlaku, kita dah ada satu persepsi ataupun satu analisa dalam minda kita bahawa ia akan berlaku. Dan itulah takrifan ataupun satu perkara kita panggil sebagai minda keselamatan. Dan minda keselamatan juga menjadi satu keupayaan untuk kita melihat situasi-situasi yang membahayakan pada keadaan-keadaan tertentu. Contohnya kalau kita lihat simulasi-simulasi yang kita pernah belajar, kalau contoh ada kebakaran. Apa yang kita buat kalau ada kebakaran? Kita akan merangkak, pegang dinding dan ikut dinding itu untuk cari jalan keluar sebab asap dah tebal. Itu hanya contoh-contoh keupayaan untuk menghadapi situasi-situasi yang mendatangkan ancaman ataupun kita panggil hostile environment awareness situation. Kalau ada ancaman teroris terjah masuk dalam bilik ni, tapi bilik ni selamat, bilik kebal. Kalau ada teroris masuk, kita hantar pemuzik je. Jadi kita berasa selamat dalam keadaan itu. Jadi ini satu keupayaan asas dalam minda keselamatan. Tapi kalau kita lihat tarifan yang lebih besar, berdasarkan dasar keselamatan negara. Dasar keselamatan negara ini dibangunkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan telah dilancarkan Perdana Menteri kita pada bulan Julai lepas. Dan dalam perasmian dan pelancaran itu, antara perkara yang diterapkan adalah kepentingan untuk menengahkan konsep keselamatan menyeluruh, iaitu COMSEC, Comprehensive Security, iaitu kerjasama di antara kerajaan dan kerjasama di antara rakyat untuk memastikan whole society dan whole government approach itu dalam isu-isu melibatkan keselamatan. Dan apakah nilai-nilai teras keselamatan yang perlu kita tahu, seperti mana yang Dr. Khairuddin maksudkan tadi tentang isu-isu berhubung dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah.
isu-isu berhubung dengan kesepaduan nasional, isu-isu berhubung dengan keselamatan rakyat, pengiktirafan antarabangsa. Dia ada 9 teras nilai yang telah dibentangkan di bawah dasar keselamatan negara. Jadi saya minta tuan-tuan dan perempuan semua pergi kepada laman web Majlis Keselamatan Negara dan download Dasar Keselamatan Negara 2025, kerana ia penting untuk kita tahu apakah ancaman-ancaman yang berlaku di sekeliling kita untuk kita mengambil perhatian untuk mengasasikan perkara-perkara report yang berlaku. Jadi keupayaan minda keselamatan ini berdasarkan Dasar Keselamatan Negara, kita boleh menilai apabila berlaku isu-isu yang boleh mendatangkan ancaman kepada kita. Contohnya kalau kita lihat dalam keselamatan rakyat ataupun kesepaduan nasional, apakah perkara-perkara yang boleh menguntuhkan integrasi nasional? Apakah perkara-perkara yang boleh menguntuhkan kesepaduan nasional, mendatangkan ancaman? Jadi sebelum perkara itu berlaku, rakyat telah bersedia. Rakyat telah mempunyai satu pemikiran melihat bahawa ancaman itu sedang datang. Dan ini satu keupayaan yang perlu dibina oleh masyarakat. Kenapa minda keselamatan ini penting? Dan kita akan bincangkan dalam konteks kemerdekaan juga kenapa benda ini penting. Dan ini adalah satu asas teras sebenarnya cara berfikir generasi moden. Kerana kita tidak boleh lagi ambil mudah, ambil leka dalam satu situasi, satu perkara yang sedang berlaku di negara kita. Kita kena ada satu takrifan, satu bentuk pemikiran yang baru kita panggil sebagai minda keselamatan. Memikirkan sesuatu yang buruk akan berlaku dan apakah langkah-langkah susulan yang boleh kita ambil sekiranya ia berlaku. Contoh-contoh yang paling mudah daripada aspek kebakaran hinggalah kepada pencerobohan sepadan, perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan negara, perkara-perkara yang boleh menguntuhkan perpaduan nasional dan apa saja bentuk ancaman dalam konteks keselamatan yang digariskan di bawah Dasar Keselamatan Negara 2025 oleh Majlis Keselamatan Negara penting. Dan inilah asas pemikiran yang saya rasa perlu dipahami kenapa minda keselamatan itu perlu wujud dan apa itu minda keselamatan sebenarnya. Baik, Dr. Wandi. Maknanya tarifan secara objektifnya adalah ancaman. Bila ada ancaman, wujud minda keselamatan itu dalam ruang lingkup komuniti dan proses mengenal ancaman itu, menapasti ancaman itu sedang berlaku dan akan berlaku. Baik. Secara sedar atau tidak, kita sebagai warga UiTM atau staf UiTM, sama ada dari pensyarah ke, daripada staf ke ataupun daripada pelajar itu sendiri, secara sedar atau tidak, macam mana mereka ini menganalisa threat atau ancaman itu, kan? Kita hari ini di sini berpanel di sini, di luar sana tengah melakukan kerja dan sebagainya. Mereka secara sedar atau tidak rasa apakah kepentingan minda keselamatan itu. Adakah kita mau lihat ancaman di depan mata, barulah kita mula menilai proses minda keselamatan itu? Dia yang menariknya kalau kita cakap tentang minda keselamatan, ini ada beberapa kategori dalam ancaman keselamatan. Ada keselamatan yang berbentuk fizikal, ada keselamatan yang berbentuk tidak fizikal. Ancaman bentuk fizikal sudah tentu bila ancaman berlaku aspek-aspek seperti kebakaran, aspek-aspek seperti peperangan dan sebagainya. Aspek-aspek seperti berlakunya banjir, fenomena yang berlaku banjir baru-baru ini. Dan itu adalah aspek di mana kita harus mempunyai satu keupayaan minda keselamatan. Saya kongsi satu cerita bagaimana di sebuah negara di Eropah, apabila berlaku sesuatu banjir, pelajar ini berumur 13 tahun telah diberikan anugerah kecemerlangan oleh Municipal Council ataupun majlis setempat. Dia ambil tilam air je. Dia ambil tilam air, dia duduk tilam air itu dan dia pergi rescue lebih kurang 28 orang. Dan itulah satu bagaimana dia menggunakan minda keselamatan, keupayaan dia untuk menganalisa satu situasi dan melakukan perkara seperti ikut. Dan itu berlaku dalam keadaan-keadaan yang sekitar. Tetapi ada juga perkara-perkara yang kita cakap tentang minda keselamatan ni berhubung dengan isu-isu ideologi. Berhubung dengan isu-isu mereka cuba mengubah watak-watak kemerdekaan. Mereka cuba mengubah perkara-perkara yang bertentangan dengan nilai susila kita, bercanggah dengan persekutuan dan rukun negara. Dan perkara-perkara ini berbentuk intangible yang tak nampak, yang kita tak nampak. Kita ada pemuzik hebat, lepas ni kita dengar lagu-lagu pemuzik hebat. Kita ada lirik-lirik lagu yang datang secara secara sedar, yang cuba mengubah nilai value masyarakat negara kita, yang cuba mengubah perpaduan. Dan ia datang dari berbagai perkara, dan ia datang daripada negara-negara luar, daripada kumpulan-kumpulan ekstremisme, kumpulan-kumpulan radikal. Dan inilah satu bentuk yang saya rasa perlu dipahami oleh masyarakat, kerana apabila kita melihat mentarifkan kepentingan minda keselamatan, kita kena lihat ancaman berbentuk fizikal daripada sekecil-kecil benda sehingga benda-benda yang lebih kompleks, supaya orang ramai akhirnya sedar bahawa dalam kita menceritakan tentang kemerdekaan, cerita mereka pada ini, sebenarnya ada perkara-perkara yang berhubung dengan minda keselamatan tu yang kita perlu terokai, yang kita perlu expand. Dan sinilah peranan Majlis Keselamatan Negara di bawah Dasar Keselamatan Negara untuk orang ramai menilai apakah sebenarnya bentuk-bentuk ancaman-ancaman yang memerlukan rakyat Malaysia bersama, khususnya daripada kalangan pelajar-pelajar, di kalangan staf-staf di dalam UiTM maupun di UiTM, di kalangan bangsa Melayu dan mana rakyat Malaysia sendiri, melihat pada bentuk-bentuk subversif ni, ideologi-ideologi yang tak nampak tetapi sebenarnya ia mendatangkan satu bentuk ancaman yang berbahaya. Saya bagi satu contoh.
apabila berlakunya satu kemenangan pilihan raya kepada Joe Biden baru-baru ini, dan telah dikeluarkan satu memorandum, Presiden Memorandum. Bagi mereka benda itu biasa. Dan dalam memorandum Presiden itu telah diketengahkan bahawa perlunya mereka yang terlibat dalam khususnya di negara-negara luar untuk memperjuangkan LGBT sebagai salah satu falsafah hidup berteraskan equality ataupun kemodenan. Dan ini satu perkara yang nampak mudah, nampak simple, tapi dikeluarkan sebagai Presiden Memo ataupun Memorandum Presiden. Walaupun perkara ini tidak disukai kalau kita bincang. Kita punya kerjasama yang baik dengan Amerika Syarikat. Kita akan dagang yang baik, kita punya banyak kerjasama yang baik. Tetapi falsafah seperti ini ataupun idea-idea seperti ini memerlukan satu aspek mekanisme pemikiran minda keselamatan yang perlu kita fahami secara sama. Sebab ancaman itu wujud. Termasuk juga ancaman kumpulan ekstremis, ideologi, ajaran sesat, kumpulan-kumpulan radikal dan pelbagai watak-watak karakter yang mungkin selama ni kita lihat ini biasa je, tapi sebenarnya ia perlu dianalisa dengan minda keselamatan. Sebab itu penting dan kena dengan isu kemerdekaan kita pada hari ini juga. Baik, maknanya dari segi konteks minda keselamatan ini, saya fikir dia bukan hanya datang secara intangible. Dia bukan datang hanya secara tangible yang boleh kita nampak. Dia juga datang dalam bentuk intangible. Dr. Wandi ada mention, ada sebut tadi mengenai ideologi LGBT, ideologi komunis contohnya. Itu maknanya rakyat atau warga UiTM harus sedar ataupun harus bersedia supaya ancaman-ancaman ini dapat ditapis, dapat dianalisa lebih awal lagi supaya dia tidak dapat mempengaruhi kita lah, mempengaruhi rakyat. Now, kalau kita lihat dari segi ketamadunan itu, banyak tamadun yang besar telah wujud beribu-ribu tahun yang lepas. Parsi, Rom, Mesir dan sebagainya. Dan tamadun-tamadun ini runtuh, besar tapi runtuh. Adakah kerana sifat ataupun faktor ketamadunan ini runtuh disebabkan mereka tidak menganalisa, mereka caught by surprise by ancaman-ancaman dari segi minda ini? Dia satu soalan yang baik kalau kita bercakap tentang isu ketamadunan ataupun tamadun. Sebenarnya walaupun dia nampak sebagai satu outline ataupun line topik yang berat, tapi sebenarnya ia lebih bercorak santai sebenarnya kalau kita memahami perkara-perkara yang berkaitan kepentingan tamadun ni. Tamadun ni adalah salah satu istilah di mana wujud satu bentuk penyatuan masyarakat, pembangunan masyarakat, bahasa, identiti, pembangunan teknologi, sosio, politik dan ekonomi yang dibangunkan dengan satu bentuk ketamadunan. Kata dasarnya lebih kurang madana, tamadana dan akhirnya diperkemaskan dengan civilizations daripada digunakan oleh Eropah. Dan ketamadunan inilah satu bentuk yang perkara yang perlu kita faham. Kerana dalam ketamadunan ini dia ada aspek-aspek penting yang perlu kita faham sebagai manusia. Kita bercakap tentang negara kita, identiti kita rakyat Malaysia. Tadi bercakap tentang komunis. Kita tahu komunis kita datang lebih kurang 1940 sampai 1945 apabila Hiroshima dan Nagasaki dibom, berakhirnya era komunis. Tapi lepas itu ancaman komunis itu wujud. Dan kalau kita bercakap tentang ketamadunan, kita bercakap tentang ketamadunan negara-negara khususnya daripada institusi Kesultanan Melayu. Bagaimana kita telah menghadapi ancaman daripada Portugis 1511, akhirnya kita telah dijajah oleh Belanda 1641 dan perjanjian Inggeris Belanda telah menyerahkan kita kepada British 1824 dan kita dijajah setelah itu. Dan 1941 Jepun datang masuk ke dalam tanah Melayu sehingga 1945 dan akhirnya Jepun keluar. Dan dalam membincangkan era ni kita lihat di mana asas ketamadunan Melayu itu cukup kuat, cukup solid dengan kita punya lingua francanya, bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca, dengan sistem-sistem perdagangan yang baik, dengan kepahlawanan yang wujud, dan akhirnya ketamadunan itu dicabar oleh ketamadunan baru dengan cara penjajahan dan peperangan. Datang Portugis 1511, kemudian datang Belanda 1641 dan perjanjian Inggeris Belanda. Dan ini akan membentuk satu bentuk perubahan dalam ketamadunan. Dan kalau kita reflect sikit sejarah, kita ambil seperti awal, tamadun awal seperti Mesopotamia, tamadun Rom, tamadun Parsi, dan bagian dinasti ketamadunan Islam itu bermula semenjak kelahiran Nabi Muhammad SAW dan membina Madinah itu sebagai satu pusat ketamadunan Islam yang cukup hebat. Dan sebab itu kita ada Khulafa Rashidin, sahabat-sahabat Nabi yang membina ketamadunan Islam dan yang cukup hebat sampai kita ada ke Andalusia dan akhirnya kita ada Cordoba dan akhirnya empire ataupun kapitalis Islam yang paling akhir adalah kerajaan Uthmaniyah. Ya, kalau tuan-tuan perempuan, adik-adik belajar ni memang menarik sebab kita akan lihat sistem-sistem peradaban ketamadunan itu dibangunkan dengan asas-asas tertentu. Dan salah satu asasnya pendidikan.
Muzik, saya kena sebut muzik sebab lepas ni kita ada artis yang best kan. Muzik dan ekonomi, sistem budaya, falsafah tertentu. Jadi pergerakan-pergerakan ketamadunan ini sebenarnya mendukung peradaban sesebuah bangsa seperti negara kita. Dan apabila kita nak menuntut kemerdekaan, yang perkara yang menarik yang boleh kita sentuh, apabila kita nak menuntut kemerdekaan 1941 Jepun datang, 1945 Jepun keluar selepas kekalahan Jepun, ancaman komunis itu masih nyata. Dan pada 1946 Millennium Union telah mewujudkan satu bentuk liberalisme, iaitu untuk mengeluarkan hak istimewa orang Melayu, memperbagaikan kerakyatan tanpa mengikira hak istimewa Melayu dan mencabar sistem-sistem yang dibangunkan oleh Kesultanan dan Raja-Raja Melayu. Dan apa yang dilakukan pada zaman ketamadunan itu, di mana berlakunya satu perubahan ketamadunan, impeachment ataupun pelanggaran ketamadunan Melayu pada masa tanah Melayu, pejuang-pejuang Melayu bangkit. Dan bagaimana mereka bangkit? Mereka bangkit untuk kemerdekaan dengan mengeluarkan fakta-fakta, tulisan-tulisan dalam bentuk majalah-majalah, makalah-makalah, dan mereka ni telah membangunkan satu bentuk ketamadunan, kita panggil semangat nasionalisme, yang membentuk satu semangat perjuangan kemerdekaan dan akhirnya melahirkan satu semangat kemerdekaan berdasarkan falsafah ketamadunan mengikut sistem susu galo acuan Melayu itu sendiri. Dan ini bercanggah dengan ketamadunan yang cuba diperkenalkan oleh British dan sistem penjajahan. Kenapa ia berlaku pada masa itu? Sedikit lagi, kerana pada masa itu ada satu bentuk pemikiran minda keselamatan yang dibangunkan oleh pejuang-pejuang Melayu pada masa itu. Mereka nampak sekiranya mereka tidak melakukan sesuatu, kerana mereka tidak ada falsafah minda keselamatan itu, berkemungkinan kita tidak akan berjaya menuntut kemerdekaan. Baik. Adakah Malaysia pada saat ini, pada ketika ini sedang membina ketamadunan yang baru dalam bentuk minda keselamatan yang mampan? Dia untuk membina ketamadunan ini, kita kena faham apakah sebenarnya asas-asas ketamadunan itu. Salah satu asas ketamadunan adalah satu bentuk sistem peragama-agama yang baik. Sebab itu Islam diletakkan sebagai agama persekutuan. Jadi dalam ketamadunan kita kena balik kenapa Suruhanjaya Reid menggubal penerbangan persekutuan dan akhirnya rukun negara itu dibentuk pada 1974 selepas peristiwa 13 Mei untuk membentuk perpaduan negara, adalah untuk membina ketamadunan negara ini dalam satu dasar atau falsafah yang betul. Dasar ekonomi baru juga dibangunkan untuk memastikan privilege ataupun keistimewaan hak-hak Melayu itu terus dipelihara. Dan ini sebenarnya landasan yang kita kena faham. Anak-anak muda, golongan-golongan semua kena faham bahawa pembelagaan persekutuan dan rukun negara itulah salah satu asas dalam bentuk ketamadunan dalam negara kita. Kita tidak melanggar, kita tidak cuba ubah. Apabila kita cuba ubah falsafah ini, ketamadunan negara yang sebenarnya, dan kita gagal untuk mempunyai minda keselamatan, apabila berlaku ancaman-ancaman seperti ini, maka pada masa dan ketika itu akan berlaku pelanggaran-pelanggaran secara konvensional, iaitu secara perang tradisi, peperangan, dan unconventional, iaitu secara benda sebentuk alergi, subversive movement yang mungkin sedang berlaku pada hari ini yang kita tidak tahu. Dan akhirnya kita akan berada dalam kelompok masyarakat yang berubah pemikiran. Mereka hanya pada pegang bendera, kibar bendera, tapi mereka tidak ada semangat perjuangan seperti Rosli Dobi, Mat Kilau, Tok Gajah, kan? Abdul Rahman Limbong, siapa lagi kan? Banyak lagi, Rentap kan? Kita punya pejuang-pejuang perniagaan yang hebat. Maknanya ketamadunan itu akan terbantu jika generasi muda ni tidak mempunyai sikap agresif dalam minda keselamatan mereka. Dia akan mungkin berkembang, tapi ketamadunan yang telah dicorakkan, telah dijajah. Kerana kita bercakap tentang ekonomi. Cara mudah untuk kaya adalah dengan melakukan sistem pinjaman. Sebab tu ramai selalu terperangkap dengan alung. Sebab bagi mereka untuk membina keupayaan kapital, untuk membina perniagaan, paling mudah minjam. Dan cara mudah kita berulang dengan alung contohnya. Dan alung ni akan mengikis kehidupan mereka hingga mereka hilang ketamadunan ekonomi mereka. Ataupun kita bercakap tentang isu total capitalist, membiarkan seluruh masyarakat luar negara invest dan conquer kita punya ekonomi. Dan inilah dasar sebenarnya yang dikekang dengan 30% milikan bumi putra dalam negara kita. Ataupun kita boleh cakap tentang isu meminjam daripada IMF, World Bank tanpa satu tapisan ekonomi. Jadi sekiranya leader, anak muda tidak ada minda keselamatan, mereka pemuzik-muzik yang hebat, lepas ni kita jaga. Saya promote habis-habisan muzik ni. Kalau mereka tidak ada satu asas ketamadunan pemikiran minda keselamatan, mereka bukan kemau muzik, tapi mereka lupa identiti muzik negara. Tidak salah moden, tidak salah main gitar, tidak salah bermain lagu-lagu hip hop, muzik apa je, tetapi mereka ada mesej yang tersampai, mesej kenegaraan, kemerdekaan. Jadi ini penting. Bagaimana kita mungkin dapat lihat sekarang ni, falsafah minda keselamatan dan ketamadunan itu harus bergerak selari. Kita boleh maju. Ada satu terma kita panggil westernization is not equal to modernization. Moden tidak semestinya barat. Dan ini kita pegang. Kerana dalam falsafah ketamadunan, apa yang dibangunkan oleh penjajah selalunya akan diikuti oleh masyarakat yang dijajah. Dan kalau kita terus terperangkap dalam penjajahan bentuk minda ni, maka kita tidak akan ada inovasi. Kita tidak akan ada pusat kebudayaan HCP, UiTM yang cukup hebat, dengan sistem dengan latar belakang prop,
yang cukup baik. Kenapa? Kerana kita membina falsafah identiti ketamadunan berasaskan persekitaran tanpa mempunyai minda keselamatan. Baik, maknanya tamadun itu boleh terus berganjak di hadapan. Tetapi apa gunanya kalau tamadun itu berganjak ke hadapan tetapi minda rakyatnya dijajah dalam banyak aspek. Baik, sangat hangat, sungguh hangat dan sungguh padat info-info yang telah dikongsikan oleh saudara Dr. Nurni Wandi kita, panel kita hari ini. Kita rehat seketika dengan persembahan dari Karma Band. Jumpa lagi. Hei Gusani, mengalirlah di kau, menjadi raksa mengisi pemikat punggungku. Agar aku bisa berdiri tegap dan segap bagaikan Laksmana Melayu. Hei 10 helai daun sirih, ku gentas bersama bunga cengkih. Jadilah di kau darah merah pekan mengisi uratku agar bisa ku melangkah gagah dan tampan bagaikan si jantan yang berkokoh. Di mana bumi ku pijak, di situ langit ku junjung. Alang-alang menjelup bekasam, biar sampai ke pangkal lengan. Oh, oh. Aku seru mentera pusakaku, mentera semerah padi, mentera semerah padi, mentera semerah padi. Terbaik daripada Cak Ma Band pula, Karma Band, tak maaf, Karma Band, Mentera Semerah Padi. Kalau kita lihat baik-baik lagu tersebut, daulat, aman dan sejahtera. Apa guna kalau tamadun kita tamadun yang tinggi, rakyat kita bertamadun tetapi nilai dan falsafah minda keselamatan itu tak dapat diterapkan dalam setiap individu rakyat kita. Nah, dari segi falsafah, apakah nilai ketamadunan bagi sesebuah negara dan juga rakyat yang perlu diterapkan? Jadi kalau kita memahami falsafah ketamadunan negara ni, maka kita boleh membina negara dengan lebih baik. Kita boleh membina identiti negara berteraskan Pelanggan Persekutuan dan Rukun Negara. Kita bercakap tentang ITM, contohnya UiTM, bermula pada Dewan Latihan Lidah, pergi pada Maktab Mara, pergi pada Institut Tajuk Mara dan pergi pada UiTM. Dan perkara itu digariskan selaras dengan artikel 153 untuk menjaga kepentingan Bumi Putera dan masyarakat Melayu dalam negara kita. Dan penubuhan UiTM sekali khususnya bukan untuk bersaing, tapi lebih pada untuk melahirkan geradan-geradan cemerlang, dan dengan kepimpinan yang sedia ada, dengan proses-proses kepimpinan UiTM akan terus berlaku, dan UiTM akan terus mengimbangi isu-isu berkepentingan objektif bagi memperkasakan institusi pendidikan negara dan Bumi Putera khususnya untuk kepentingan orang Melayu dan Bumi Putera. Dan ini salah satu falsafah ketamadunan. Dan kenapa arwah Tan Sri Tun Ashak Ayub meletakkan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Walaupun orang katakan kenapa kita bahasa agama, bahasa rasmi kita adalah bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia. Tetapi arwah nampak seorang yang amat disegani, Al-Fatihah untuk arwah Tun Tan Sri Ashak Ayub, menampak bahawa ketamadunan boleh dibina
dengan satu sistem pendidikan berteraskan bahasa Inggeris untuk mengubah, menaikkan imej identiti anak bangsa Melayu Bumi Putera kepada satu tahap menggunakan falsafah ketamadunan berasaskan bahasa Inggeris. Dan dia telah berjaya. Dia telah membuka satu ruang yang lingkup besar pada UiTM. Kita ada pemuzik-pemuzik hebat, kita ada banyak graduan-graduan di sana, kita ada pusat-pusat kebudayaan UiTM, kita ada unit-unit program-program berlandaskan kemantapan yang dibina pada ketamadunan. Dan ini tidak akan berjaya dengan satu bentuk pengiktirafan secara terus dan satu bentuk minda keselamatan yang wujud daripada zaman pemikiran pejuang-pejuang kemerdekaan dan juga pejuang-pejuang generasi-generasi pendidikan seperti arwah Tun Tan Sri Syed Ayub. Dan kepimpinan sedia ada terus mendukung inspirasi-inspirasi berkaitan. Dari sinilah pemahaman perlu wujud di kalangan staf, di kalangan pensyarah, di kalangan anak-anak muda, di kalangan mereka yang berada di luar sana bahawa ini sebenarnya aspek yang berkait rapat dengan bagaimana kita minta melihat refleksi kita pada masa depan. Bagaimana kita nak membina satu teras budaya ketamadunan, macam mana kita terus nak mempertahankan UiTM sebagai sebuah institusi Bumi Putera Melayu yang harus diperkasakan dalam berbagai elemen. Kita ada SDG pembangunan mapan 17 sustainable goal yang perlu dicapai. Tetapi tidak semestinya mengubah perkara yang meladaskan standard hukum negara. Kita ada pelbagai faktor-faktor yang perlu kita lihat untuk membangunkan imej kemodenan, tapi tidak semestinya kita menepikan falsafah-falsafah yang telah diwujudkan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan. Dan kita lihat bagaimana inspirasi ini yang perlu diterjemahkan dalam satu bentuk ketamadunan berasaskan minda keselamatan. Dan inilah saya rasa perkara yang perlu dipahami oleh masyarakat, anak-anak muda dalam kita membina faktor-faktor tertentu. Bagaimana kita nak bina pemahaman minda keselamatan itu, bagaimana kita nak membina falsafah-falsafah kerukunan negara dan pelanggan persekutuan itu dalam kerjaya kita sebagai pensyarah, sebagai staf, sebagai pelajar, sebagai pemuzik, sebagai pereka cipta dan sebagainya. Kalau gabungan ini tidak ada, kalau gabungan ini gagal untuk diilhamkan, maka kita akan terperangkap dengan satu bentuk penjajahan, satu bentuk arus pemikiran yang mungkin akan bersifat jangka pendek, yang nampak cool, nampak gairah, nampak best, nampak sonok, tetapi akhirnya kita tidak mencapai istilah daulat dan aman dalam erti kata yang sebenarnya. Dan ini perkara yang perlu kita fahami dan kita terokai bersama. Bagaimana nak membentuk generasi minda keselamatan dan membina generasi yang membina ketamadunan berasaskan minda keselamatan. Baik, Dr. Wandi, kita keluar sikit. Kita lihat dari segi krisis yang berlaku di Sri Lanka. Banyak sebenarnya ancaman dari segi security makanan, ancaman dari segi politik dan keselamatan dan sebagainya. Dan akhirnya negara Sri Lanka itu runtuh. Dan kita lihat, ketamadunan ketamadunan bangsa yang diangkat, jatuh, maruah bangsa jatuh, ekonomi jatuh, politik jatuh, and in fact kita tak sebut lagi tentang keselamatan antarabangsa tu sendiri. Apakah yang Dr. Wandi boleh kaitkan dengan minda keselamatan dan ketamadunan bangsa itu dalam konsep krisis Sri Lanka itu sendiri? Dan kalau sebelum kita pergi Sri Lanka, kita harus ingat kita negara yang terkesan dengan keadaan geopolitik serantau. Kalau kita lihat pada sejarah negara kita, apabila kita berlakunya ancaman komunis daripada 1941 hingga 1945, dan pada masa itu juga bermulanya era selepas berakhirnya peperangan kedua, apabila Hiroshima dan Nagasaki dibom dan berlakunya peperangan kedua itu, kita pergi pada era Cold War. Dan dalam era Cold War itu kita terperangkap dengan peperangan Indochina, dengan krisis peperangan antara Vietnam dan US. Dan pada masa itu juga komunis makin mula mengambil tapak. Parti Komunis Melaya telah cuba mengambil alih dan cuba mengganggu gugat keselamatan negara. Hingga akhirnya berlakunya satu rundingan yang tamat sepenuhnya dengan bantuan Kumpulan F. Kumpulan F ni kena baca sebab Kumpulan F ni mereka yang mengeluarkan komunis, kuasa polis yang keluarkan komunis dengan menggunakan taktik ideologi, mempengaruhi mereka dan akhirnya mereka surrender. Tetapi daripada 1948 tu sampai ke 1980, kita banyak konflik-konflik yang berlaku akibat geopolitik. Dan salah satu konflik yang paling besar yang berlaku dalam negara adalah pada tahun 1975. Saya ingat lebih kurang dalam bulan Ogos, apabila Tugu Negara telah dibom oleh kumpulan-kumpulan komunis yang cuba untuk mengganggu gugat keselamatan negara pada ketika itu. Dan kenapa ini berlaku? Mereka cuba membawa satu perjuangan yang salah. Mereka cuba mempengaruhi rakyat mengikut satu falsafah yang salah. Dalam satu bentuk ketamadunan itu berlaku. Dan kalau kita kait pada geopolitik pada itu, kita lihat bagaimana kejatuhan Empire Iran, Shah Pahlavi, dan akhirnya berlaku satu bentuk ketamadunan Islam di Iran, dikatakan mengikut acuan Syiah dan acuan kepimpinan Islam yang sebenarnya.
Dan apabila itu berlaku, mereka-mereka yang kita panggil sebagai kumpulan Pagindo yang terlibat dalam pembelajaran di negara-negara seperti di Afghanistan, sympathizer ini telah mewujudkan kumpulan ekstremis Islam dalam negara. Dan pada itu kita ada KMM, Jemaah Islamiyah, kita ada grup-grup. Dan kemuncaknya adalah pada 1985 apabila kita ada peristiwa Mawali yang bermula daripada satu serangan di Batu Pahat dan akhirnya berjangkit menjadi pada satu peristiwa berdarah Mawali yang akhirnya menjadi satu cetusan peristiwa keselamatan dalam negara perlu dilihat. Dan ini apakah kaitannya dengan isu-isu geopolitik, apakah kaitan dengan acuan-acuan ini? Kerana kegagalan untuk rakyat Malaysia menganalisa mengenal pasti ancaman geopolitik dan mengambil kira sebagai satu bentuk minda keselamatan, maka kita mungkin akan gagal membentuk generasi bertamadun sekiranya kita tidak ada peranan-peranan seperti anggota polis, Majlis Kesihatan Negara dan PDRM yang banyak terlibat dalam cerita mereka kita, sejarah-sejarah kemerdekaan. Dan apa yang berlaku di Sri Lanka dalam konteks ini, kalau kita lihat kesan daripada geopolitik inilah satu kesan pentadbiran yang mengambil secara pendekatan boleh bentuk short-sighted. Dan di sinilah wujudnya satu elemen kita panggil sebagai kestabilan sosiopolitik yang juga digariskan di bawah dasar keselamatan negara. Kita faham dalam mana-mana negara sebuah kekuatan politik itu perlu didominasi oleh pemimpin-pemimpin yang teras ataupun dasar tertentu. Dan apabila ia bersifat self-centric, bersifat lebih berkepentingan peribadi, legasi-legasi yang telah diwujudkan dalam tempoh yang lama, maka akan berlaku satu bentuk pengacauan dan sistem pentadbiran governance, iaitu sesi urus tadbir yang baik juga merupakan salah satu teras dalam keselamatan negara. Jadi kita harus faham, minda keselamatan ni bukan hanya bercerita tentang isu-isu yang biasa, tetapi ia juga harus meliputi, kerana kita tidak mahu anak-anak muda ni, golongan-golongan yang belajar di UiTM, belajar di luar negara sana, mereka-mereka yang sekarang berada dalam keadaan mencipta legasi kepimpinan mereka, apabila mereka keluar sebagai seorang Perdana Menteri, apabila mereka keluar sebagai wakil rakyat, apabila mereka keluar sebagai seorang pemimpin sama ada di universiti ataupun di luar universiti, mereka gagal untuk mentakrifkan minda keselamatan, mereka gagal untuk melihat ancaman geopolitik, mereka gagal untuk melihat krisis-krisis seperti Sri Lanka yang runtuhnya ketamunan kerana kegagalan untuk mengawal kestabilan sosiopolitik berteraskan falsafah-falsafah tertentu. Dan apabila berlaku, kita lihat apa berlaku di Sri Lanka. Kita lihat sebuah negara contoh di Venezuela yang bersifat sosialis, memberi barang-barang pada rakyat secara percuma, sistem pengangkutan dikawal oleh pihak kerajaan dan sebagainya. Dan pada awalnya ia baik, tetapi apabila mereka dikenakan sekatan ekonomi, apabila mereka menghadapi proses parihan yang tertentu, dan akhirnya negara itu mundur, negara itu telah jatuh disebabkan pembinaan ketamadunan itu tidak berasaskan minda keselamatan yang sebenarnya. Jadi generasi baru kena faham. Kita bercakap tentang cerita merdeka, kita bercakap tentang falsafah kemerdekaan sebenarnya. Ini asas yang perlu kita pegang. Bagaimana untuk melihat seperti Dr. Kai kata di isu-isu Sri Lanka. Sebab ini bukan perkara yang boleh didapati dalam masa sehari. Ia perlu dibina, minda keselamatan ini perlu dibina, minda keselamatan ini perlu dipahami. Dan peristiwa Sri Lanka itu jelas menunjukkan bahawa sekiranya kita mempunyai satu bentuk sistem kepimpinan yang bersifat dangkal, short-sighted, yang tidak melihat package secara komprehensif, maka berkemungkinan kita mengambil langkah pengajaran begitu, kita mungkin akan ada isu yang sama. Walau sebenarnya pun dalam negara kita akan susah untuk mendapi isu yang sama. Sebenarnya sebelum Dr. Kai potong saya nak sambung sikit. Saya dah angkat mic. Dah angkat mic. Kalau kita lihat dalam Malaysia ni, mungkin ramai yang tertanya, kenapa Malaysia ni negara yang cukup istimewa? Kita istimewa sebab falsafah kemerdekaan telah mewujudkan dua bentuk sistem pengawalan cukup hebat dalam negara. Satu bentuk pentadbiran berasaskan civil, iaitu Perlembagaan Persekutuan, kita ada kuasa eksekutif, kuasa legislatif dan kuasa judiciary, kehakiman, yang dibentuk melalui Perlembagaan Persekutuan dan diselaraskan dalam kuasa parlimen melalui kuasa eksekutif. Tapi kita ada satu bentuk punca kuasa, iaitu ketua-ketua agama Islam ataupun agung sebagai ketua agama negara, dan agung adalah panglima tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan. Dan dalam Perlembagaan Persekutuan meletakkan bahawa agung dan sultan-sultan adalah ketua agama pada setiap-setiap negeri, dan mereka juga adalah mereka yang menguasai kedudukan keistimewaan berhubung dengan isu-isu orang Melayu, termasuk sistem-sistem yang berkaitan dengan apa? Isu-isu ekonomi, iaitu wakaf, zakat dan sebagainya. Ini satu bentuk sistem ekonomi yang perlu kita fahami, sebenarnya mampu untuk meneruskan keistimewaan negara yang tidak ada dalam mana-mana negara dalam dunia. Dan di sinilah kita rasa bila kita nampak Perlembagaan Persekutuan tu, kita mentakrifkan minda keselamatan daripada persekutuan, dan kita akan melihat satu konsep generasi bertamadun itu dengan lebih baik. Jadi bila orang cuba nak mencabar, kita dah nampak dah ini kesannya. Jadi kita, ini yang kata soalan daripada Sri Lanka sebenarnya cetusan supaya kita nampak kompleksiti kepimpinan
membentuk generasi bertamadun ni, generasi minda keselamatan ni adalah penting untuk membina tamadun negara. Kalau tidak, kita mungkin akan terperangkap. Kita faham bahawa generasi muda ni demografi dan psikografinya, karakteristiknya sebegitu. Kita tak boleh nak expect mereka, contohnya pelajar kena tahu apa isu di Sri Lanka, isu di Ukraine dan Rusia, isu minyak di US, isu di Saudi contohnya, isu di Indonesia, isu di Laut Cina Selatan contohnya. Dan apakah rangsangan-rangsangan yang membolehkan mereka tahu isu telah dia berlaku di Europe dan di Malaysia di ketika ini, di Kolej Perindu saja, apakah yang boleh mereka anticipate supaya mereka boleh lebih bersedia dalam konteks kemerdekaan ini? Dia kalau kita menghayati ketamadunan generasi minda keselamatan ni, walaupun pelajar ataupun mereka yang golongan muda, kita mungkin boleh kategori kumpulan muda lagi kan, walaupun sebenarnya mereka harus mempunyai satu sifat agresif. Dan sifat agresif ini penting untuk membina kebudayaan, peradaban, ketamadunan negara. Sebab sifat agresif ini akan membawa pada inovasi. Tetapi ia harus digariskan dengan pemahaman sebenar apakah itu sebenarnya pelemagan kesatuan dan rukun negara. Supaya sifat agresif itu didukung dengan falsafah yang benar. Mereka mungkin akan ada golongan-golongan cuba mengambil kesempatan, golongan-golongan yang akan cuba mengubah bentuk pemikiran mereka dengan cara-cara yang lebih moden, dengan lebih santai, environment based, gerak saraf yang berlaku pada hari ini. Tetapi sekiranya minda keselamatan ini wujud, mereka faham apa itu trust minda keselamatan, mereka faham itu apa itu comprehensive security, keselamatan menyuruh, ada bentuk ancaman mereka akan tolak secara automatik. Kerana apa dominator yang penting dalam berlaku dalam negara adalah sudah tentu berkisar tentang kuasa politik, tentang isu-isu berhubung dengan isu-isu yang berhubung dengan sensitivity tentu dalam aspek-aspek pemilikan ekonomi dan kepentingan-kepentingan pendidikan. Maka sekiranya berlaku ancaman, contohnya dalam UiTM sendiri, apabila ada orang cuba untuk mengagugat kepentingan UiTM kepada institusi pendidikan Melayu dan Bumiputera, pelajar-pelajar ini ke depan. Kalau kita bersama dengan Tan Sri Ibrahim Abu Shah ataupun mantan-mantan VC ataupun mereka yang ada dalam kepimpinan sekarang, mereka akan berkatakan ini adalah satu bentuk maruah yang perlu dipelihara oleh pelajar-pelajar dalam versi mereka. Sebab mereka juga antara pelajar-pelajar yang mempertahankan benda ini apabila ini cuba dicabar oleh golongan-golongan tertentu. Tetapi bagaimana mereka nak mencabar sekiranya mereka tidak ada satu asas minda keselamatan? Bagaimana mereka nak melihat ada dalam bentuk ancaman dari segi polisi mereka sampai ke pelajar, sekiranya mereka tak dapat mengesan bentuk ancaman yang berlaku daripada segi faktor keselamatan ekonomi, faktor keselamatan politik, faktor keselamatan komuniti, faktor keselamatan individu, faktor keselamatan persekitaran. Kerana apa-apa perkara yang berlaku, akhirnya kita balik pada dasar keselamatan negara. 9 teras dasar keselamatan negara itu perlu dipelihara. Dan bagaimana nak pelihara, kita ada di dalam dasar keselamatan itu, di bahagian akhirnya kita ada dipanggil sebagai strategi untuk melihara dasar keselamatan negara. Dan salah satu strategi itu adalah membentuk minda keselamatan. Dan dalam antara komponen-komponen dalam landscape dan ancaman baru juga di bawah dasar keselamatan negara. Sebab itu saya minta mereka pergi ke laman web Majlis Keselamatan Negara, baca dasar keselamatan negara. Sebab itu penting untuk pelajar UTM, untuk polisi mereka, kepimpinan dan mereka yang luar sana. Dan antara perkara yang digariskan salah satu itu adalah dipanggil sebagai pusat rujukan baru. Apa itu pusat rujukan baru? Pusat rujukan baru adalah satu references ataupun satu pusat rujukan untuk orang mengetahui tentang isu-isu semasa. Jadi sebagai contoh, apanya hilangnya pemuzik apa nama band tadi? Karma band. Apabila hilangnya mereka yang mendokong muzik dalam isu-isu moden tempatan, maka akan wujudnya satu bentuk muzik genre baru. Tetapi sekiranya muzik genre baru ini tidak dipertahankan, muzik genre baru ini hilang identiti bersifat Malaysia, Melayu, Islam dan isu-isu perpaduan nasional, maka ia akan berlaku satu perubahan ketamadunan dalam muzik dan ia amat berbahaya. Dan benda ini boleh berlaku secara mudah. Ia berlaku dengan cukup pantas dan kemampuan untuk mempunyai minda keselamatan ni sekurang-kurangnya kita boleh ada. Kita lihat bagaimana, kenapa filem Mak Kilau boom. Kenapa tiba-tiba ia menjadi satu hit? Melas persia paras lebih kurang dekat 1 juta agak. Kenapa? Kerana dalam elemen perjuangan, perkara itu akhirnya diiktiraf sebagai satu pembangkit kepada semangat Kemalayuan. Kerana kita harus faham fakta sejarah, siapa yang menentang Portugis adalah orang Melayu. Siapa yang menuntut kemerdekaan adalah orang Melayu. Siapakah yang menentang pada elemen-elemen yang digariskan ini adalah orang Melayu. Dan fakta ini perlu dipahami dan dihayati dalam kita bercakap tentang cerita kemerdekaan, bahawa dalam bentuk minda keselamatan kita harus faham bahawa inilah semangat perjuangan yang perlu ada dalam bentuk minda keselamatan. Daripada semangat zaman Portugis, penjajahan, hinggalah semangat kita menuntut kemerdekaan, tetapi asas falsafah minda keselamatan itu mungkin berubah. Generasi baru mereka mungkin akan melihat dalam macam-macam dalam bentuk akademik. Apabila references, citation,
tujahan ekonomi, argument ekonomi akan bercakap tentang dasar equality, dasar kesamaan berdasarkan trust yang bukan berdasarkan keturunan. Mereka bercakap tentang denominator music yang mungkin bercanggah dengan nilai budaya. Mereka akan mungkin terpaksa bercakap dengan warna pelangi dalam konteks LGBT. Tetapi kalau mereka tak faham, mereka tidak ada asas untuk mengekang. Dan inilah saya rasa kenapa pentingnya balik-balik pada topik seperti ini, cerita merdeka yang boleh melahirkan satu secara santai pemahaman dan teras pemikiran. Kita bercakap tentang dalaman UiTM. Saya amat berharap supaya kepimpinan UiTM, pelapis-pelapis kepimpinan, pelajar-pelajar UiTM, kita akan memegang mempertahankan UiTM tidak kira apa jadi. Walaupun akan ada satu bentuk ancaman secara intangible dan tangible, kerana ini falsafah pendidikan yang perlu dipegang oleh semua komposisi komponen dalam UiTM itu sendiri. Maknanya generasi muda ini perlu dijentik. Ancaman-ancaman itu perlu dilihat di depan mata. Barulah minda keselamatan mereka lebih cergas. Saya balik pada 2013 ketika Sulu boots on the ground datang ke Sabah dan untuk mengancam rakyat di Sabah dan Malaysia keseluruhannya. Adakah ini, masa cakap tadi, generasi baru nampak, maknanya minda keselamatan ini, keselamatan negara ini, kedaulatan dan keutuhan wilayah ini adalah realiti, bukan retorik. Yang ini, adakah ini yang perlu generasi baru faham, bahawa keselamatan itu adalah realiti. Malaysia sedang diancam, Sulu sedang, Sabah sedang dalam kehilangan. Malaysia sebenarnya. Adakah ini isu-isu yang perlu dijentik secara konsisten kepada generasi muda supaya mereka cergas, supaya mereka lebih bersedia, supaya mereka lebih banyak menganalisa apakah itu konsep ketamadunan dan minda keselamatan. Dalam kita bincangkan tentang minda keselamatan, kita berada dalam satu isu dilema kita panggil sebagai shortcut society. Maksudnya kita berada dalam generasi yang suka baca tajuk, kan? So make sure kat luar sana baca isi dan kandungan. Bila generasi baca tajuk ni, shortcut society, mereka lihat benda itu secara mata kasar. Mereka hanya ambil intipati itu, dan ini memudahkan perang persepsi itu berlaku. Dan dalam gerak saraf, perang saraf, dalam elemen-elemen bunsur minda keselamatan, salah satu ancaman adalah apa bentuk wujudnya satu bentuk persepsi yang menghilangkan corak pemikiran kritikal. Baca tajuk, buat sinopsis dan buat rumusan, dan ia akan memberikan satu bentuk pendedahan yang bahaya pada negara. Dan dalam konteks ini kita perlu faham, kita bercakap tentang isu Sulu, ancaman bersulu, kita bercakap tentang isu tutupan Sabah. Ia bukan berlaku daripada sekarang, ia berlaku pada zaman dulu. Semenjak negara mengalami kemerdekaan, kan, kita lihat kemudian kita berjaya membentuk Malaysia pada 1963. Kita mempunyai banyak konflik dengan negara santau. Kita juga pernah mempunyai konflik dengan negara sahabat kita iaitu Indonesia, tapi berjaya diselesaikan. Kerana pada masa itu juga terdapat ancaman-ancaman komunis datang di kawasan-kawasan di Kalimantan, dia habis di Johor sebagaimana, dan berjaya dineutralisasikan dengan skuad keselamatan negara. Dan ini sejarah yang mungkin perlu diberitahu dan dianalisa. Dan kita juga menghadapi tuntutan-tuntutan daripada Filipina semenjak pada tarikh itu, dan akhirnya banyak negara telah membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Contohnya Thailand membantu untuk menghilangkan konflik kita dengan Indonesia dan juga negara-negara serantau. Tetapi ancaman itu masih wujud. Dan dalam konteks moden, apabila dijadikan sebagai suatu topik politik, ia bagai satu kaedah untuk mendapatkan elemen-elemen tertentu, sokongan-sokongan parti politik tertentu, sama ada domestik ataupun antarabangsa, maka ia satu bentuk ancaman yang perlu dipahami oleh masyarakat khususnya generasi muda. Kadang apabila kita bercakap tentang ancaman-ancaman seperti ini, ia memerlukan satu pembacaan, satu penghayatan supaya kita nampak ini dalam konteks. Apabila berlakunya serangan pada Lahad Datu, peristiwa Datu, kita lihat bagaimana semangat patriotisme itu memuncak. Saya rasa kalau semua ajak pergi berperang, itu semua nak berperang. Kerana kita sayang negara pada itu. Tetapi untuk generasi muda, mereka perlukan lebih pada itu. Mereka perlukan satu bentuk, kita panggil sebagai dalam gerak saraf ini, satu bentuk yang lebih bentuk hiburan, informatif, yang dibangunkan seperti ini. Sebab tu topik-topik forum seperti ini perlu diadakan supaya kita membangkitkan semangat kenegaraan, semangat minda keselamatan itu dalam versi baru, versi yang lebih bentuk infotainment, supaya mereka tidak mudah dibuai ataupun lihat persepsi-persepsi salah. Saya tidak kata anak muda ni tidak bagus. Anak muda ni mereka lebih inovatif, mereka lebih cukup baik. Suara mereka lebih sedap daripada suara saya. Bercakap pada penyanyi tadilah, kan. Dan juga kumpulan-kumpulan Quran mereka boleh main yang baik-baik. Tetapi dari segi penghayatan itu sendiri, mereka perlu diberi ruang untuk membina ketamadunan negara, membentuk minda keselamatan dengan acuan mereka sendiri. Kita tidak boleh suruh mereka buat style kita. Kita tidak boleh mereka terus terlihat dalam kepompong cara-cara gerak saraf ataupun cara-cara penghayatan yang lama. Tetapi kita perlukan perbaruan, kita perlukan semangat kemerdekaan, cetusan-cetusan yang lebih moden supaya mereka terus faham apakah itu identiti negara,
mereka baca Dasar Keselamatan Negara dan mereka mendukung Parlimen Persekutuan dan Dukung Negara itu sendiri. Baik, itulah anak muda. Keutamaan mereka ni pelbagai. Dengan social medianya lah, dengan kopinya lah, minum kopi lah dan sebagainya, dengan muzik dan hiburan dan sebagainya. Tetapi kita bukan nak generalizekan anak muda itu. Ada juga anak muda-muda yang sense of security-nya, sense of their minds tu sebenarnya tahap patriotism dan nationalism mereka sangat tinggi. Kalau kita lihat, masa kan kita boleh dapat kutipan 100 juta Mak Kilau itu, kan, dengan 2-3 minggu, 1 bulan tayangan. Maknanya minda keselamatan itu secara sedar atau secara sedar ada. Mungkin ancaman itu tidak ada di depan mata. Kita bukan nak minta ancaman itu datang ke Malaysia. Tidak. At least mereka boleh lihat situasi-situasi ancaman-ancaman di luar, di sekitar Southeast region, di sekitar Pacific contohnya. Apa yang berlaku, kemudian mereka boleh analisakan dan mereka boleh membuat proses yang perlu dalam minda keselamatan. Baik, Dr. Wandi, kita berhenti berehat dan kita jemput Karma Band untuk membuat persembahan. Silakan. Karma Band. Dunia yang berubah, perubahan melingkari, melaksana hasrat hati, kejayaan terbukti. Dunia yang megah dengan misi yang gagah, kerana perpaduan kita masih bersama. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu matlamat. Oh, kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Bermulanya sekarang dengan misi yang gagah, kita semua rakyat Malaysia sehati dan sejiwa. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu matlamat. Oh, kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu matlamat. Oh, kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Kita satu Malaysia. Terbaik daripada Karma Band. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu Malaysia. Dan hari ini hari bulan 9 Ogos, lebih kurang 22 hari lagi kita akan menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-65. Baik, bagaimanakah kaitan minda keselamatan ini dalam aspirasi kita untuk mengekalkan, bukan hanya mengekalkan kemerdekaan, tetapi mengekalkan generasi minda yang merdeka? Dia banyak dalam falsafah ketamadunan ni. Ketamadunan dibina dalam pelbagai asas, dan asas yang paling utama adalah asas berhubung dengan identiti negara itu.
Dan dalam kita nak meminta identiti negara, kita ada banyak faktor-faktor kita perlu lihat. Kalau kita lihat tentang isu-isu berhubungan dengan dasar keselamatan negara ataupun minda keselamatan sendiri, tentang isu keselamatan menyeluruh, kita bagaimana konsep whole government and whole society itu perlu bekerjasama dengan baik. Satu, kita bercakap tentang teras keselamatan, cakap tentang keselamatan politik. Kita kena faham politik adalah sebahagian daripada asas ketamadunan negara. Jadi apabila kita bercakap tentang politik, apabila kita bercakap tentang pemilihan politik, kita kena faham dominasi politik Melayu Islam perlu dikekalkan. Kerana itu adalah asas ketamadunan dalam membentuk identiti negara berdasarkan sifat ataupun kita panggil sebagai political security. Kita boleh mempunyai banyak kepelbagaian politik. Kita boleh banyak parti-parti yang banyak. Tidak masalah, tetapi akhirnya mereka perlu faham bahawa persekutuan negara perlu dukung. Dan ia perlu dikekal dalam konsep lingkup kita panggil sebagai dominasi politik Melayu Islam. Ia penting. Sebagaimana penting untuk terus mengekalkan UiTM, untuk terus menyelahkan kepimpinan pembelajaran golongan akademik dalam konteks negara berdasarkan pada Perluan Persekutuan Negara untuk menahaikan amal-amal lagi kumpulan-kumpulan akademik mereka yang bijak pandai dalam negara dan bukan untuk bersaing. Itu sebahagian daripada penting yang perlu kita fahami. Dan kita bercakap dengan teras, yang seterusnya kita bercakap tentang teras kita panggil sebagai economic security ataupun keselamatan ekonomi. Kan dalam mana-mana faktor-faktor tertentu dalam pembangunan tamadun, ekonomi itu mainkan penting. Disebabkan itu dasar ekonomi baru itu dibina untuk mengimbangi pemilikan ikuti di kalangan orang Melayu pada ketika itu selepas berlakunya peristiwa 13 Mei dan pergolakan-pergolakan dalam negara. Dan ia masih lagi relevan kerana dalam aspek-aspek tertentu keistimewaan ataupun dasar-dasar ekonomi yang membantu golongan Bumiputra ini perlu terus diwujudkan dan diperkenalkan, dan juga rangsangan-rangsangan berhubung dengan ekonomi lain. Jadi kita ada teras politik, kita ada teras ekonomi, dan seterusnya kita ada teras agama. Dan agama Islam harus terus diperakui dan tidak boleh terus dicabar oleh mereka yang walaupun Islam dan bukan Islam. Dan kita lihat bagaimana tular babu ni macam isu-isu berhubung dengan komponen-komponen mengutuk kepimpinan-kepimpinan, mengutuk Nabi, mengutuk perkara-perkara, dan mereka ini sebenarnya wajar dikenakan tindakan kerana dalam asas ketamadunan agama itu harus diletakkan sebagai satu kaedah ataupun satu rujukan pada ketamadunan. Kalau kita lihat bagaimana kata kebenaran Islam daripada zaman Nabi Muhammad SAW, Khulafa Rashidin kepada Abbasid, Umayyah, Andalusia dan akhirnya Umayyah, rujukan-rujukan ketamadunan itu datang bersumber-sumber berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan ia berlaku daripada satu rujukan-rujukan yang dibangunkan dengan sistem-sistem peradaban pemilikan politik Islam. Orang biasa Islam bayar zakat, orang bukan Islam bayar jizyah. Dan ada struktur-struktur ekonomi sebagai janissary mereka yang ada pasukan pemanah, pasukan yang mahu keselamatan. Dan keutuhan ekonomi inilah salah satu faktor yang penting untuk dipahami bagaimana kita hendak melihat pada asas itu. Dan agama harus diletakkan, sandarkan sebagai. Jadi teras umat Islam itu harus dipertahankan. Anak-anak generasi kita pada ini, golongan-golongan muda harus faham. Kita tidak boleh kompromi soal tentang agama Islam kerana ia agama rasmi dalam Perluan Persekutuan. Ia agama rasmi identiti negara kita. Dan ia perlu terus dihormati dan generasi-generasi muda harus bersama dengan minda keselamatan. Apabila wujud anasir ini, kita terus mempertahankan dengan menggunakan pelbagai kaedah sosial media sebagainya. Jadi ini adalah asas-asas ketamadunan. Dan selepas agama kita ada apa? Kita ada bahasa. Bahasa Malaysia, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Walaupun UiTM kita menggunakan bahasa Inggeris, tapi peradaban kita masih lagi tidak menepikan bahasa-bahasa kebangsaan. Dan aspek komponen bahasa ni adalah salah satu fitrah dalam ketamadunan. Untuk membentuk ketamadunan, kesinambungan bahasa itu perlu diperkekalkan. Kewujudan simbol bahasa itu perlu diperakui dalam satu bentuk peradaban, komunikasi dan ia termasuk dalam cara-cara berkomunikasi menggunakan bahasa. Tidak boleh menggunakan kaedah dalam sosial media. Itu kita panggil sebagai pencarutan yang melampau kan. Kita kena menghormati dan mengangkat institusi bahasa itu kemudian sebagai satu bahasa perpaduan, bahasa yang mengikat tali persaudaraan di kalangan negara-negara, di kalangan rakyat dalam negara kita. Dan sini antara faktor-faktor bahasa. Dan kita juga ada satu faktor ketamadunan, kita ada satu struktur dalam ketamadunan Andalusia. Kita ada Minara Geralda, tak silap saya, kita ada Masjid Cordova dan sebagainya. Dan struktur-struktur ini dibina untuk menunjukkan ketamadunan. Dan apabila datangnya Portugis menjerang Melaka, mereka telah memusnahkan semua kota-kota istana-istana sultan untuk dibinakan tembok kota Melaka. Dan ini satu fakta sejarah yang boleh dipelajari dan boleh dilihat oleh generasi muda bagaimana mereka memahami bahawa untuk meruntuhkan ketamadunan mereka kena runtuh struktur tertentu. Dan ini yang berlaku apabila komunis meletupkan ataupun membom Tugu Negara pada Ogos 1975. Kerana mereka cuba untuk memecahkan ketamadunan dan membina satu bentuk kepahlawanan dalam bentuk ketamadunan mereka sendiri. Baik, sejarah telah banyak
memberikan kita nilai-nilai yang boleh kita pelajari dari sejarah itu sendiri. Contohnya di Melaka itu, Tamadun Melaka, Sultan Melaka dan sebagainya, kota-kota Melaka itu atau kubur-kubur itu dijadikan Irfan Musa contohnya, kubur Irfan Musa. Dan kita lihat ketamadunan Turki Uthmaniyah contohnya di Andalusia sebenarnya. Cendekiawan banyak, mereka telah menghasilkan banyak teknologi dalam teknologi dari pelbagai bidang. Apakah jika teras dominan Melayu bumi putera Islam itu jatuh, runtuh, adakah tamadun negara kita juga akan jatuh? Ini soalan yang ramai suka bertanya dan bercakap, dan saya akan bercakap secara fakta, kerana kita harus ingat yang menuntut kemerdekaan adalah orang Melayu, yang melawan Portugis adalah orang Melayu. Dan dalam proses kemerdekaan itu telah diwujudkan satu bentuk bapa kemerdekaan, dan kita faham walaupun kita cuba mengelakkan bicara tentang politik, tapi fakta sejarah menunjukkan bahawa dalam menuntut kemerdekaan sebuah parti politik Melayu telah ditubuhkan untuk memperjuangkan hak-hak kemerdekaan. Dan kemudian kita bekerjasama, UMNO bekerjasama dengan MIC, MCA dan sebagainya. Itu faktor sejarah. Dan kita ada asas-asas dominasi politik Melayu Islam yang perlu kita pelihara sehingga hari ini. Kenapa? Kerana majoriti masyarakat dalam negara ini adalah masyarakat Melayu umat Islam. Dan apabila sesebuah itu menjadi sebuah negara yang dibunasi oleh kumpulan ataupun penduduk tertentu, maka mereka perlu mengawal selia keadaan mereka, kerana tidak boleh minoriti kontrol majoriti. Terbukti dalam sejarah ia akan menjadi satu perubahan, pergaduhan dan perbalahan. Dan falsafah itu diterjemahkan dalam Perlembagaan Persekutuan melalui Suruhanjaya Reid yang telah dibentuk untuk membincangkan apakah asas-asas dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah politik ataupun polemik yang berlaku hari ini kerana kegagalan masyarakat di sana membina minda keselamatan berasaskan teras Perlembagaan Persekutuan dan hukum negara. Dan sekiranya ia dikekalkan, sekiranya ia dipahami dan ia dihayati dalam komponen-komponen yang berkaitan, maka saya rasa tidak ada isu yang bertimbul dengan isu dominasi politik Islam, isu berhubung dengan kepimpinan, isu kenapa UiTM ditubuhkan. Kerana rakyat, kita boleh panggil rakyat lah, kita panggil UiTM di hatiku. Rakyat UiTM dia jadi cerita lain kan. Tapi masyarakat di UiTM, ahli-ahli UiTM, mereka yang berada di UiTM, mereka harus bersama membentuk satu tembok kawal sedia sekiranya ada peradaban-peradaban atau perketahuan cuba untuk menggugat kestabilan UiTM dan milikkan UiTM untuk Melayu bumi putera. Itu asas. Kerana ini juga diterjemahkan dalam bentuk falsafah yang telah diperakui semenjak kita menuntut kemerdekaan, melawan apa yang cuba digagaskan oleh Melayu Union dengan kuasa politik, dengan lawangan kemerdekaan selepas berlakunya perjanjian London pada 1956, kemudian Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan kemerdekaan, dan lawangan azan itu adalah ayah kepada Tan Sri Musa Hassan. Saya tidak ingat apa nama kita punya Ustaz Azhari Hasan Azhari yang melaungkan azan. Kalau ramai dapat video tu, kita ingat kenapa azan dilaungkan selepas kita memperjuangkan melaungkan kemerdekaan. Kenapa azan? Simboliknya adalah untuk menunjukkan penyatuan Melayu Islam itulah satu komponen utama, milikkan Melayu Islam adalah satu komponen apa dalam kestabilan perpaduan negara. Dan kira daripada negara tidak boleh stabil, masyarakat tidak boleh berpadu dengan satu bentuk perpaduan yang berbentuk polemik, retorik dan salah. Baik, tadi kita sentuh mengenai konteks sejarah atau historical perspective. Way forward, bagaimana peranan generasi muda khususnya untuk menghayati perjuangan serta nilai kemerdekaan dalam nilai ketamadunan negara. Walaupun mereka bukan bipartisan dalam politik, mereka student, mereka anak-anak muda kita di luar sana, dan ialah mereka juga akan menjadi pengundi pada periode 18 ini. Dan bagaimanakah kita nak menyuruh mereka menghayati erti kemerdekaan dalam aspek minda keselamatan ini? Baca dasar keselamatan negara, fahami teras keselamatan negara, 9 teras dasar keselamatan negara, fahami apa itu konsep komprehensif security dan keselamatan menyeluruh, dan rujuk Perlembagaan Persekutuan dan rukun negara dalam apa jua tindakan dan perkara-perkara yang memabitkan kepentingan masyarakat. Kena faham sejarah, kena perakui sejarah. Mak Kilau telah membuka mata generasi muda bahawa benda ni satu benda yang cukup menarik untuk kita bincangkan, membawa menangkat martabat ilmu-ilmu, cendekiawan kepahlawanan Melayu dalam menuntut kemerdekaan, dan ini perlu diperakui dan sejarah. Kita bercakap tentang merdeka 31 Ogos 1957. Dan kita tahu sebelum merdeka itu dilaungkan, Tunku Abdul Rahman telah berjumpa dengan seorang tokoh
yang menentukan tarikh kemerdekaan. Dan tarikh itu juga dipilih berdasarkan oleh tokoh ilmuwan Islam. Kerana kalau kita tidak merdeka pada 31 Ogos 1947, dikatakan perlunya merdeka pada 31 Ogos 1962, 5 tahun sebelum itu. Berdasarkan pada satu bentuk falsafah ilmuwan-ilmuwan, tokoh-tokoh Islam pada masa itu. Akhirnya kita bisa membentuk kemerdekaan. Dan tidak salah untuk berinovasi, tidak salah untuk membentuk negara menjadi moden, tetapi kemodenan itu adalah bentuk acuan kita. Sebagaimana telah diwujudkan dalam kerajaan Ottomaniyah pada masa dulu, wujud satu bentuk pengaliran sistem agriculture yang menarik, pengairan untuk sistem pertanian, wujudkan satu lambang-lambang simbolisme. Kita bercakap tentang kegemilangan Andalusia, kita bercakap tentang Ibn Sina, kita bercakap tentang Ibn Khaldun, kita bercakap tentang Al-Khwarizmi, kita bercakap tentang ilmuwan-ilmuwan Islam yang bentuk ilmu matematik, ilmu teologi, ilmu sains politik, dan kita bercakap tentang social scientist. Dan benda-benda seperti ini, falsafah seperti ini perlu diterus didukung anak muda. Kerana kita harus ingat, apabila kita membiarkan golongan generasi muda kita mendapat atau menggunakan sumber rujukan secara semula jadi tanpa padanan-padanan seperti program-program seperti ini, maka berkemungkinan falsafah minda keselamatan itu tidak dapat ditafsirkan semula. Mereka kondisi yang baik. Kita pun pernah muda. Mereka ni seorang yang cukup inovasi, cukup mempunyai banyak kemampuan. Tetapi pergerakan itu harus bersandarkan sebagai orang Islam Al-Quran dan Sunnah. Falsafah ketamadunan perlu berasaskan persekutuan dan hukum negara. Dan inovasi teknologi itu boleh dicipta dari rangsang dengan pelbagai isu dan pelbagai perkara. Tetapi ia tidak boleh berlandaskan perkara-perkara yang membelakangi falsafah ketamadunan. Sebab tu dalam ilmuwan cendekiawan Islam, Ibn Khaldun sebagainya mengatakan bahawa dalam isu-isu berhubung ketamadunan terdapat falsafah-falsafah tertentu yang perlu didokong, yang perlu dipelihara, termasuk isu-isu berhubung sejarah, agama dan perkara-perkara yang berkaitan dengan segalanya. Dan ini adalah satu bentuk yang perlu kita terus beritahu kepada pelajar-pelajar, daripada mereka masyarakat di luar sana, supaya akhirnya kita tidak malu untuk memperakui fakta sejarah. Kita tidak terus berasa tidak selesa untuk memperkatakan tentang kepentingan mengekalkan identiti negara. Dan tentu kita bukan nak promosi Mak Kilau. Mak Kilau berjaya menjentik emosi kepahlawanan itu, dalam erti kata bahawa kepahlawanan itu perlu wujud selaras dengan isu-isu perkembangan sains dan teknologi pada hari ini. Maknanya aspek bangsa dan agama dan bangsa itu akan menjadi teras kepada ketamadunan negara. Bagaimana pula dengan aspek atau dalam konteks bahasa dan budaya? Memang bahasa budaya ada resam dan sebahagian yang berasas ketamadunan. Kerana banyak elemen-elemen dalam ketamadunan. Kalau kita bercakap, ada yang berkatakan tentang konsep hadarah dalam ketamadunan, ada yang mengatakan konsep sosio, budaya dan politik dan ketamadunan. Dan dalam aspek-aspek dia ada konsep yang kita cakap tentang fizikal semata-mata. Ada kan mengatakan konsep madana ni konsep yang hanya tamadun semata-mata. Tapi ada yang berbincangkan struktur yang intangible, iaitu kita panggil sebagai adat resam budaya yang perlu dikekalkan. Kita lihat bagaimana masyarakat tertentu. Kalau kita tidak bercakap tentang masyarakat Melayu, kita cakap tentang masyarakat Jepun. Bukan kita tidak mengangkat tamadun masyarakat Jepun. Kita ingat masyarakat Jepun ni mereka golongan yang akan meminta maaf sekiranya berlaku kesalahan. Tetapi berlainan dengan tamadun barat, ini analisa daripada kajian-kajian yang dikeluarkan jurnal-jurnal berhubung dengan tamadun. Masyarakat barat selalunya akan mengatakan orang lain salah berbanding dengan masyarakat Jepun yang akan menyalahkan diri sendiri dan meminta maaf dalam hampir apa jua keadaan. Dan ia dibentuk sebab apa? Sebab budaya dan adat resam. Jadi sebagai membawa kepada isu kepahlawanan, semangat perjuangan kemerdekaan, maka kita harus berani bangkit untuk mengatakan benda itu salah. Bangun untuk mengatakan bahawa ini satu fakta yang cuba diseleweng. Ini satu ideologi yang cuba dikembangkan dari segi asas yang tidak berkesan. Tanjak perlu dikekal sebab ia simbolisme. Dr. Kai juga pakar dalam bentuk simbolisme. Kan? Kajian dalam bentuk simbolisme cukup banyak di kita berbincang. Dan simbolisme ni kita panggil sebagai etnosimbolism ni salah satu bentuk membangunkan tamadun. Sebab tu kita lihat bagaimana negara-negara Eropah apabila berlakunya zaman kegelapan Eropah, cara untuk mereka tamadun adalah mewujudkan elemen-elemen simbolisme, menggunakan kaedah-kaedah simbolisme. Dan simbolisme ini perlu dipertahankan. Dalam UiTM tu sendiri kita mungkin boleh ada kan wujud satu hari bersongkok ke, hari bertanjak ke, pakai Melayu. Mungkin kita punya golongan-golongan ahli muzik tidak malu untuk mewujudkan satu simbolisme. Sebab simbolisme pun dia ada simbolisme secara tangible, simbolisme secara intangible. Dan adat resam ini, perpaduan ini perlu dikekalkan. Dan mereka ni ahli-ahli muzik yang hebat ni mungkin memperbagaikan cara pencapaian lagu-lagu lama dimodernkan dengan pakaian-pakaian yang telah dikomersialkan. Kita ada silat. Silat Melayu ni tuan-tuan dan puan kan. Kita cakap Mak Kilau semua nak silat kan. Nasib baik tidak ada stage untuk dibagikan. Patutnya dia ada ruang untuk kita bersilat depan ni. Silat bulut. Silat Melayu ni dia ada dia punya falsafah.
Kalau kita tengok dalam ilmu silat Melayu, ilmu ketamadunan silat Melayu, dia ada bunga dan corak. Untuk melihat ke hujung musuh, kita lihat keris. Keris itu kalau dia masuk, dia keluar, dia akan mengeluarkan satu bentuk bisa yang amat sangat, dan dia keluar dengan bisa. Sebab apa? Keris itu dikemenyankan, dilimaukan. Dan dalam asas silat Melayu dia tapak 4. Dan tapak 4 ni gabungkan untuk melihat, menganalisa pergerakan musuh menggunakan 4 tapak asas. Satu kanan, kiri, depan, belakang. Dan ada berbentuk-bentuk silat-silat lain. Dan falsafah ketamadunan ini juga perlu dipelihara, kerana silat adalah satu bentuk asas ketamadunan yang perlu dimodernkan. Dan negara-negara lain terus membina peradaban berdasarkan asas sesat dan budaya. Tetapi apabila berlakunya penjajahan, lazimnya seperti saya katakan di awal tadi, masyarakat akan cuba mengikut budaya yang menjajah. Dan penjajahan secara idealisme pada ini, LGBT, ideologi, human right, ketamadunan, false perception, false alarm, menunjukkan faktor-faktor yang cool dalam bentuk infotainment akan membawa pada perubahan ketamadunan adab bersama dan budaya secara salah. Tidak salah hybrid, tapi pengekalan asas itu perlu dipelihara. Baik, terima kasih Tuan Wandi. Maknanya kita terima anjakan teknologi itu sendiri, tetapi kita murnikan dengan apa? Konsep-konsep budaya, konsep-konsep agama, konsep-konsep bangsa dan sebagainya. Baik, kita berhenti sebentar untuk kita beri laluan untuk Karma Band untuk meneruskan persembahan mereka. Terima kasih. Standing in the Eyes. Pahit getir hidup dan pengorbanan terpaksa dihadapi demi kejayaan. Terdidik sejak mula, tabah berusaha, tanpa cuba melangkah tak kemana. Di mana kau berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. Kini standing in the eyes of the world, hanyalah selangkah dari nyata. Keazaman membara di jiwa, menanti saat bebas merdeka. Tiba masa kau melangkah gagah, bersemangat ke arah matlamat sedaya upaya. Engkau terunggu, wajah standing in the eyes of the world. Standing in the eyes of the world. Standing in the eyes of the world. Terima kasih Karma Band, artis residen pusat kebudayaan kita. Hebat. Tapi kalau ada penyanyi wanita ke selang-seli pun bagus juga Cik Hafiz Okey, baik Dr. Wandi. Soalan yang bukan soalan terakhir lah, soalan penutup lah. Mungkin ada soalan yang lain yang boleh saya usulkan. Bolehkah kita terus merdeka dengan kita mengabaikan konsep minda keselamatan? Maknanya tak ada konsep keselamatan di situ, kita pun suka-suka hore-hore tanpa rasa ada ancaman dari dalam atau dari luar. Dan juga bolehkah kita terus memerdekakan diri kita dan minda kita? Erti ataupun falsafah kemerdekaan adalah kita bebas daripada penjajahan. Kita menggunakan satu bentuk acuan kita sendiri dalam membentuk satu falsafah ketamadunan yang baik. Tetapi tidak semestinya kita merdeka dan kita terus boleh mewujudkan acuan kita sendiri
kalau kita gagal untuk punya minda keselamatan. Kerana apa yang perlu kita bincang, kita pelajari pada hari ini, falsafah ketamadunan berasaskan minda keselamatan itu penting. Kerana dalam bentuk ancaman, semenjak kita lihat bagaimana gerak saraf perang saraf itu berlaku, kita lihat bagaimana setelah berlakunya banyak peperangan-peperangan, kita lihat peperangan di Afghanistan, peperangan di Vietnam, peperangan di Cold War, dan kini kita ada Cold War versi baru dikatakan dengan negara-negara baru, dikatakan negara-negara seperti China dan US juga melakukan Cold War dalam versi baru. Dan salah satu teras utama adalah menggunakan peperangan ideologi. Peperangan-peperangan menggunakan kaedah-kaedah yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Kita lihat bagaimana color revolution yang berlaku di Middle East, menggunakan revolusi-revolusi warna. Dan kita lihat revolusi-revolusi warna juga telah mudah digunakan oleh anak muda. Kita lihat hashtag warna-warna yang digunakan dalam simbol-simbol demonstrasi-demonstrasi dalam negara. Ia bukan berkaitan dengan kegairahan ataupun kesalahan untuk berdemonstrasi secara aman. Itu salah satu yang kita tinggal pada pihak kuasa. Tetapi apabila kita terikat dengan satu bentuk ketamadunan yang berasaskan falsafah yang salah, minda keselamatan yang gagal dibentuk, maka berkemungkinan anasir-anasir luar untuk masuk itu lebih banyak. Kita bercakap tentang isu-isu yang telah digariskan dalam aspek ketamadunan. Kita cakap tentang bahasa, agama, kita bercakap tentang ekonomi, kita bercakap tentang struktur, dan kita bercakap tentang material. Antara perkara yang penting dalam bentuk material ataupun madaniyah dan konsep ketamadunan ini adalah telah dikatakan dalam iman Islam itu sendiri, apabila sebuah masyarakat itu, khususnya Islam, gagal untuk mempunyai satu kemampuan material yang lebih tinggi, maka dia akan terus ditindas. Dia akan dipandang rendah, dipandang hina. Dan ini sebenarnya berlaku. Sebenarnya kemerdekaan itu harus kita kemampuan kita untuk mewujudkan semua falsafah-falsafah ketamadunan dibantu dengan minda keselamatan sebab kita boleh bina ketamadunan. Kita bukan hanya nak menjaga agama dan masa, tapi kita biarkan ekonomi. Tidak. Ekonomi juga perlu dibahas. Sebab itu kita ada konsep keusahawanan di dalam universiti. Kita ada konsep-konsep membangunkan ekonomi mampan sebagai satu bentuk pengutuhan keselamatan yang penting dalam generasi-generasi pada masa kini. Dan ia tidak boleh berlaku. Kita tidak akan boleh terus merdeka kalau kita mengambil satu pendekatan untuk mendapatkan rangsangan-rangsangan ekonomi bersifat sementara. Kita tidak terikat dengan satu kemampuan untuk menjana pendapatan bangsa-bangsa yang boleh membina kemampuan struktur ekonomi yang lebih baik. Sebab itulah kita harus juga bekerjasama untuk membangunkan elemen-elemen keusahawanan tentu. Kita split kita punya poket kita ke mana nak pergi. Kepada ekonomi Islam, kepada ekonomi negara, kepada ekonomi-ekonomi yang berbentuk integrasi nasional. Kerana ini perlu ada falsafah minda keselamatan. Sama juga apabila kita cakap tentang konsep politik, konsep pelajaran, konsep akademik, konsep pendidikan dan sebagainya, kita perlu ada satu falsafah tertentu berteraskan minda keselamatan. Kerana kesinambungan ini penting, sebabnya kalau kita terlalu mengikut satu acuan yang diberikan kita secara retorik, secara polemik, secara palsu, maka kita akan merasakan acuan itu acuan yang baik. Dan falsafah ketamadunan juga ditentukan di satu kita panggil dalam teras keselamatan negara, iaitu kita panggil sebagai satu sistem urus takbir yang baik. Dan urus takbir yang baik ni ada berbentuk lokaliti, ada berbentuk international. Kita ada sistem-sistem, kita tahu bagaimana human right mengubah falsafah ketamadunan dunia apabila ia telah diperkenalkan. Universal Declaration of Human Rights telah diperkenalkan. Dia mengubah falsafah hak asasi manusia. Tetapi falsafah hak asasi manusia itu harus dibaca dengan minda keselamatan berasaskan persekutuan dan hukum negara. Kita ada perkara-perkara 10.1 hak kebebasan bersuara yang perlu dibaca dengan asas-asas yang datang dengan kebebasan dan tanggungjawab hak dan kebebasan bersuara. Jadi ini sebenarnya yang perlu kita bina. Peradaban, nilai-nilai seperti ini kita bina. Teknologi, material adalah sebahagian daripada asas ketamadunan. Tapi tak semestinya teknologi dan material itu harus bersandarkan dan berasaskan teknologi-teknologi yang berbentuk pemilikan asing. Tanpa dikawal selia oleh pemilikan-pemilikan. Khususnya anak-anak Melayu Bumi Putra. Khususnya anak-anak di kalangan yang mereka yang berjuang untuk menuntut kemerdekaan. Kerana apa tagline apa yang famous Mak Kilau, jangan sampai bangsaku tiada negara. Betul lah. Jadi ini penting. Ini yang saya rasa yang semangat inilah kita nak ciptakan. Dan jangan malu. Jangan malu, jangan rasa segan, jangan rasa kita perlu hanya luahkan dengan membeli tiket wayang. Kerana 100 juta itulah jemaah bahawa ini yang sebenarnya dimahukan oleh masyarakat, tetapi cara untuk kita perjuangkan itu adalah satu bentuk yang saya rasa asas kemerdekaan itu berasaskan sejarah. Dan bentuk minda keselamatan berasaskan asas keselamatan negara. Baik, Dr. Mandi. Teras keselamatan negara nombor 6 daripada MKN adalah keadilan sosial. Kita tahu Malaysia merupakan masyarakat yang majmuk, bukan hegemoni ya. Bagaimana kita nak membina keadilan sosial dalam masyarakat majmuk sama ada Melayu, Cina, India, Bumi Putra, Sabah, Sarawak dalam
usaha untuk menyatupadukan mereka bersama membina negara ke arah ketenangan bangsa yang tinggi? Antara soalan yang saya rasa yang baik untuk Kai bagi kita kena ingat dalam dasar keselamatan negara salah satu asasnya adalah memperkasakan juga melihat pada isu-isu berkepentingan yang mendukung pelanggan persekutuan dan rukun negara. Keadilan sosial itu harus berteraskan pelanggan persekutuan dan rukun negara. Equality itu harus berteraskan pelanggan persekutuan dan rukun negara kerana ia dibentuk sebagai satu falsafah untuk mengikat perpaduan negara. Dan inilah salah satu yang perterjemahan keadaan sosial yang sebenarnya. Kita tidak boleh menterjemahkan keadaan sosial dalam bentuk kerangka acuan negara-negara lain. Setiap negara dia ada falsafah ketamadunan dia. Setiap negara ada struktur dia. Sebagai orang Islam, kita tidak menyamakan agama kita dengan agama lain. Agama kita haruslah berasaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Kita ada juga majlis fatwa, kita ada kumpulan-kumpulan cendekiawan, mufti-mufti yang duduk sebagai ahli majlis fatwa untuk membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan hal-hal agama. Sama juga apabila kita bercakap tentang ketamadunan dalam falsafah keadaan sosial dalam keselamatan negara. Ia harus berlandaskan prinsip asas pembentukan negara, pelanggan persekutuan dan falsafah rukun negara yang dibina untuk mengikat perpaduan dalam negara. Maknanya untuk mengikat majoriti masyarakat Malaysia yang majmuk ini, Perlembagaan Persekutuan adalah tunjang kepada segala punca keutuhan dan kesatuan sosial dan keadilan sosial. Dan kuasa politik juga harus berteraskan pemahaman ini, termasuk juga kuasa-kuasa di kalangan mereka yang memegang tapuk kepimpinan, sama ada di luar, di dalam atau di mana saja. Kerana apabila ia dipahami sebagai teras minda keselamatan, maka sebenarnya kita selesaikan banyak masalah. Baik, Dr. Wandi, terima kasih saya ucapkan kepada panel kita, sahabat saya Dr. Noni Wandi kerana sudi memberi perkongsian dengan tajuk pada hari ini. Jangan lupa link kehadiran dan e-sijil telah dibuka di ruangan komen. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share untuk mendapat informasi terkini daripada Pusat Kebudayaan UiTM. Kita jumpa lagi pada siri yang ketiga dan siri yang keempat dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terimalah lagu yang terakhir daripada kami, Sharma Band dengan tajuk Keluarga Malaysia. Kita jumpa lagi dalam slot minggu hadapan. Di langit cahaya bersinar menyinari bumi merdeka. Ini masa buang permusuhan, padamkan sengketa di jiwa. Ayo buka pintu-pintu di hati, rapatkan jurang, satukan tekad azam untuk Malaysia. Ayo kita bersama bangunkan semula, rapatkan hatimu, hapuskanlah kebencian. Ayo kita zahirkan impian bersama, menjunjung semangat yang bernama Keluarga Malaysia. Dari timur, barat dan selatan, inilah masanya bersama. Ayo kita berhenti menuding menyala, tegaskan niatmu, sempurnakan keazaman. Hanya kita, rakyat berbagai bangsa, mampu membangunkan, membentukkan arah untuk Malaysia. Ayo kita bersama bangunkan semula, rapatkan hatimu, hapuskanlah kebencian. Ayo kita zahirkan impian bersama,
keluarga Malaysia.